تعرض له عموم المسلمين والعلماء على وجه الخصوص أنه عندما تأتي لهم رغبة في أمر وإرادة لشيء يحبون أن يقيموا إرشادهم للناس أو فتواهم في المسائل على ما يتناسب مع تلك الرغبة أو تلك الإرادة، وهذا نوع من النقصان بل من الخيانة في دين الله تبارك وتعالى. بل المؤمنون عامة والعلماء خاصة يجب أن يفقهوا حقيقة العبودية لله، وأن معنى الإسلام الاستسلام الكامل له، فنلقي بمراداتنا وأغراضنا خلف ظهورنا أمام حسن نظرنا في توجيهات ربنا ورسولنا لنفتي ونرشد ونحكم بما أحبه الله ورسوله لا بما تميل إليه نفوسنا من قريب ولا من بعيد. Yang kadang-kadang dilalui dan dihadapi oleh kaum muslimin secara umumnya dan juga mereka para ulama secara khususnya, kadang-kadang berhadapan dengan situasi keadaan di mana mereka berhadapan dengan perkara yang ada kehendak dan keinginan pribadi pada dirinya atas sesuatu tersebut, sehingga dirinya menginginkan sesuatu itu, baik itu terkait dengan perkara dakwah atau perkara fatwa atau perkara menyampaikan ilmu. Bila apa yang disampaikan ini semua ada nilai-nilai yang dicari untuk kepentingan diri sendiri, maka keadaan atau sifat ini adalah sifat yang kurang pada seorang itu, yang tidak elok ada kepada seorang itu. Hakikat seorang beriman dan khususnya mereka para ulama adalah menumpukan pengabdiannya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Islam sebagai agama mereka adalah artinya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya, keinginannya, dan melempar segala keinginannya di belakang jika bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sikap pengabdian itu ia akan sentiasa mendahulukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam fatwanya, dalam dakwahnya, dan juga dalam penyampaiannya. قالت سيدتنا عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها لما تكلم عليها المنافقون ونالوا من عرضها المصون الطاهر، قالت استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زينب بنت جحش، قالت وكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تنافسها في المنزلة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عصمها لورعها وقالت له أهلك لا نعلم عليهم إلا خيرا، فمع أنها ضرة لها لم تأتي بنصف كلمة تميل إلى شيء من رغبتها في الحط من قدر ضرتها عائشة، وأعربت عما تعلمه من طهارتها وبراءتها رضي الله عنها. لم يحملها الطبع البشري على أن تنقص شيئا من أدبها مع الله ومع رسوله في قول الحق والصدق رضي الله عنهن أجمعين. Berlaku juga kepada Siti Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anha ketika beliau dituduh oleh kaum munafikin akan tuduhan yang menyentuh tentang kehormatan dan juga marwahnya. Kemudian sampailah berita kepada dia tentang apa yang dikatakan oleh Siti Zainab binti Jahash, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang antara istri ini ada macam satu persaingan satu dengan yang lain. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Siti Zainab dan didengar juga oleh Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah tentang Siti Zainab, walaupun ia adalah yang bersaing dengan Siti Aisyah sebagai istri Nabi sallallahu, tergelincir dengan kata-katanya. Kata Siti Aisyah mengatakan, sesungguhnya ia, yakni Siti Zainab, adalah keluargamu, ia adalah keluargamu, saya tidak mengenal tentang dia kecuali yang baik-baik sahaja. Dipuji oleh Siti Aisyah walaupun mereka berdua adalah merupakan kedua istri yang bersaing dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji kepada Siti Zainab, membersihkan daripada tuhmahan-tuhmahan kepadanya. Tidaklah sifat kemanusiaan Siti Aisyah itu menjadi dasar untuk mengomentari dengan komentar yang tidak baik atau merendahkan kepada Siti Zainab.
وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه. Demikian iman itu akan menyuruh kepada orang-orang yang beriman, يغلبون به مقتضى الطبع البشري. mengalahkan dengan iman apa-apa yang menjadi sifat pribadi manusia, فلا تغلبهم شهوة tidak dikalahkan oleh syahwat ولا يزيد عليهم هوى dan tidak menjadi hamba kepada keinginan dan hawa nafsu, ولا يخافون في الله لومة لائم. dan tidak takut di dalam menegakkan kebenaran apapun yang dihadapi olehnya. ويقولون الحق ولو كان مرا. Mereka akan berkata benar walaupun pahit. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه. فكيف حال حملة الأمانة من العلماء والدعاة إلى الله؟ Kalau ini adalah apa yang dapat diterjemahkan oleh iman kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan orang biasa, apatah lagi kalau ia kepada mereka para ulama. يقيم المؤمن مقام الخشية من الله وحده، وهذه مهمة الدعاء فيما ذكر الله في القرآن: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Seorang yang beriman hendaklah menegakkan tiang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, khususnya mereka para du'ah dan para ulama, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud mereka menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada risalah-risalahnya, dan mereka para duat tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. وهذا القرآن ينبئنا عن أنه عندما تحدث في الأمة وواقعها خلل وانحراف يؤدي إلى ارتداد البعض عن الدين والخروج منه، فإنه سبحانه وتعالى يهيئ ويوجد بيد عنايته أقواما هذا وصفهم في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Al-Quranul Karim menceritakan bahwa bila berlaku di tengah-tengah umat ini kekacauan atau berlaku adanya sikap menjauhkan diri daripada agama, bila berlaku hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan dan menyediakan dengan rahmatnya Allah, dengan perhatiannya Allah kepada agamanya, melalui kitab, melalui orang-orang yang disebutkan oleh Allah sifat mereka dalam Al-Quranul Karim. Wahai orang-orang, wahai sekalian, barang siapa di antara kamu kalau keluar daripada agama, menjauhkan daripada agama, Allah akan mendatangkan dengan satu kaum, sifat kaum itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka cinta kepada Allah, merasa merendah diri di hadapan orang-orang beriman, dan juga merasa gagah di hadapan orang-orang kafir yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. وفي قوله فسوف يأتي الله إشارة إلى أنه الذي يختارهم ويصطنعهم لهذه المراتب العلى جل جلاله جعلنا الله وإياكم منهم. Kalimat yang disebutkan oleh Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan dengan satu kaum, bermakna Allah berkehendak untuk memilih daripada sekian ramai hambanya untuk dipilih menjadi golongan orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang terpilih. وأول ما وصفهم بالمحبة فقال يحبهم ويحبونه. Sifat mereka kaum itu pertama disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayang, yaitu mereka dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah. وهذا الوصف العظيم لا يتم إلا لمن آثر الله على كل ما سواه. Dan sifat ini tidak mungkin dicapai melainkan kepada orang-orang yang bersedia untuk mendahulukan apa yang dimahukan oleh Allah daripada selainnya. فصار لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله. Sehingga orang itu tidak mengharap kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. وصار يحمل بهذه المحبة رحمته لخلق الله وعباد الله وتمني الخير لهم وتمني هدايتهم وإرشادهم. Sehingga dengan sifat kasih sayang itu
para ulama dan para pendakwah ini membawa rahmat kepada seluruh makhluknya Allah dan mengharapkan mereka mendapatkan hidayah. وكان الوصف الثاني أذلة على المؤمنين، حالتهم مع المؤمنين يتذللون من أجل الله إكراما للمؤمنين، فما يوجد عندهم ذرة من حسد لمؤمن ولا من كبر على مؤمن ولا من شيء من الغرور أو الخيانة لأحد من المؤمنين، بل هم أذلة على المؤمنين. Sifat yang kedua daripada kaum yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adzillatin 'alal mu'minin. Mereka memiliki sifat merendah diri di antara orang-orang yang beriman. Merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala sebagai menghormati kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada hubungan antara mereka orang-orang beriman, sifat hasad, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat ujub, tidak ada sifat-sifat khianah. Bahkan mereka satu dengan yang lain saling merendah. Ini sifat yang kedua. ولقد كان قائدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم يصغي إلى الصغير والكبير وتأخذ بيده الجارية من جوار المدينة تذهب به حيث شاءت ليكلم لها هذا ويشفع لها في هذا أو ييسر لها حصول هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. Mereka yang tertinggi dalam akhlaknya adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat merendah diri di hadapan orang-orang beriman. Beliau adalah imam kepada orang-orang yang merendah diri, di mana beliau sifatnya dan sikapnya mahu mendengar, bersedia mendengar kalau yang berbicara walaupun anak kecil atau orang tua. Bahkan kadang-kadang ada hamba sahaya ataupun anak kecil yang membawa tangan Rasulullah SAW ke suatu tempat untuk berbicara akan hajatnya kepada Rasulullah dan dibantu oleh Rasulullah, dimudahkan oleh Rasulullah menunaikan hajat orang lain, tanda sifat Nabi merendah diri. وهذا يحتم على من انتسب للعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يترجم أذلة على المؤمنين أول ما يكون في نظرائه من العلماء. في نظرائه من العلماء فإنه قد يسهل على النفس أن تظهر التذلل لمن لا ينافسها ولمن يخضع لها ولمن يتبعها، ولكن عند وجود المنافس أو المساوي أو القرين هنا تأتي الأمر كما ذكرنا في قصتي زينب بنت جحش مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما، فيتحتم على أهل العلم ترجمة أذلة على المؤمنين فيما يحصل بينهم البين أولا. Sifat merendah diri ini mestilah dapat dilihat khususnya kepada orang-orang yang ada hubungan dengan ilmu daripada kalangan mereka para ulama, untuk dapat menerjemahkan sifat merendah diri ini kepada mereka ulama-ulama yang lainnya, yakni merendah diri sama-sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Kadang-kadang seseorang itu boleh merendah diri kepada orang lain yang bukan menjadi pesaing kepadanya, atau merendah diri kepada orang-orang sebagai pengikutnya. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain yang menjadi munafis, menjadi pesaing kepadanya, maka kadang-kadang sebahagian orang daripada kalangan para ulama sukar untuk memiliki sifat merendah diri karena adanya persaingan. Perlu untuk mengambil ibrah daripada apa yang berlaku antara Siti Zainab dan juga Siti Aisyah. Walaupun antara mereka ada persaingan, namun mereka saling menghormati dan tidak saling menjatuhkan. Ini yang perlu ada khususnya kepada para ulama. ولما طلب بعض الوافدين من بعض الجهات من سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن يقطعهم أرضا من الأراضي هناك، فأعطاهم ذلك. فلما خرجوا لقوا عمر بن الخطاب ماذا معكم؟ قالوا قطع لنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض، فقال هاتوا، فأخذ الورقة منهم وقال لا يحق لكم مثل ذلك، إنما كان يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة المسلمين ولنصرة الدين، والآن إن فتح هذا المجال لا يبقى أحد من الأقطار إلا واستأثر بأراض عن بقية من في تلك الأرض،
فيحصل الفساد في المسلمين. فرجعوا إلى سيدنا أبي بكر غاضبين وقالوا ما ندري الأمير أنت أو عمر. فقال سيدنا أبو بكر هو إن أراد، لو أراد هو فهو الأمير. قال كذا كذا، قال فالأمر ما قال عمر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلما استدرك عمر على أبي بكر في قراره هذا قبل القرار، أبي بكر قبل الرد من سيدنا عمر ورأى أنه هو الصواب، وقال للذين قالوا ما ندري الأمير أنت أو هو، قال هو إن أراد، لو أراد هو فهو الأمير، ونفذ قول عمر بن الخطاب. وهكذا كان الأكابر عليهم رضوان الله وهم قدوتنا. Ketika datang di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq golongan orang-orang yang pernah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk diberikan peruntukan akan satu tanah di satu kawasan tertentu, maka diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dapat dilihat atau dapat diketahui oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang mereka mendapat peruntukan tanah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diminta mana buktinya, kemudian tunjukkanlah surat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang peruntukan tersebut. Maka Sayyidina Umar mengatakan tak sepatutnya kamu mendapatkan peruntukan seperti ini, karena Nabi SAW bila memberikan peruntukan seperti ini hanya untuk memenuhi kepada mereka orang-orang muslimin yang mempunyai hajat dan juga keperluan. Jika kamu mendapatkan peruntukan seperti ini, maka akan berlaku persaingan daripada orang muslim yang lain yang juga menginginkan peruntukan yang sama, yang akhirnya akan berlaku ketidakadilan atau kerosakan di atas muka bumi ini. Maka mereka yang telah mendapatkan peruntukan itu daripada Sayyidina Abu Bakar marah dan tidak bersetuju dengan kata-kata Sayyidina Umar, yang mana peruntukan mereka diambil balik oleh Sayyidina Umar. Maka mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar mengadu dan mengeluh. Kata mereka mengatakan, sekarang yang menjadi ketua, menjadi pemimpin ini siapa? Engkau ke atau Umar? Kata mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau Umar berkata demikian, maka dia berhak untuk berkata dan kata-katanya adalah benar. Kalau kamu bertanya kepada aku, siapa yang amir, siapa yang ketua, siapa yang bukan, dia adalah ketua, dia yang adalah yang berhak. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika hal ini sampai berita kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Sayyidina Abu Bakar membenarkan sikap Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar kembali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan juga akhirnya mereka akur, atau Sayyidina Umar menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar keputusannya untuk memberikan hak tanah, itu peruntukan tanah kepada golongan orang-orang yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikembalikan lagi, dan Sayyidina Umar sokong pendapat Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar mengatakan engkaulah yang amir, engkaulah yang memimpin. Demikian antara hubungan antara dua orang ini yang tidak bersaing untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. وهذا سيدنا عمر يراجعه سيدنا علي بن أبي طالب في بيان حكم في مسألة فيقول بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن الحق ما قال أبو الحسن، ويرجع إلى قوله. وتراجعه امرأة وهو على المنبر في إصدار قرار له واستدلت له بآية فقال وأعلن أصابت امرأة وأخطأ عمر فما أعجب بأذلة على المؤمنين. Demikian juga sikap Sayyidina Umar bin Khattab ketika merujuk kepada beberapa perkara terkait dengan hukum, merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun mereka adalah satu level, satu kedudukan, namun tidak merasa sombong untuk merujuk kepada Sayyidina Ali dalam perkara-perkara tersebut, perkara hukum hakam, dan mengatakan seburuk-buruk tempat bila tidak ada Abul Hasan, yakni merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memuji kepada Sayyidina Ali, merendah diri di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hubungan antara mereka berdua. Demikian yang juga ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dikritik oleh seorang perempuan tentang satu masalah dalam satu hukum, dan perempuan itu membawa dalil dalam Al-Quranul Karim, maka dengan terang-terang mengisytiharkan Sayyidina Umar di hadapan orang ramai, mengatakan perempuan itu betul dan Umar salah. Ada alangkah indahnya sikap seperti ini dengan merendah diri di hadapan orang-orang beriman. يحتاج أهل العلم والدعوة إلى الله إلى التزاور بينهم وإلى التشاور وإلى ثناء بعضهم على بعض من كل من يستحق الثناء. Bagi mereka para ulama, bagi mereka para duat, amat diperlukan ziarah menziarahi, saling bermusyawarah
dan saling memuji satu dengan yang lain. ومن المشهور عندكم من قول الإمام الشافعي لما كثرت زيارته لتلميذ أحمد بن حنبل وكثرت زيارة أحمد بن حنبل لشيخه الإمام الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله إن زرته فلفضله أو زارني فبفضله فالفضل في الحالين له. Contoh yang kita dapat ambil juga daripada hubungan mereka para ulama yang saling menghormati dan saling merendah adalah ziarahnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i dan ziarahnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian karena dilihat kekerapan ziarah ini, maka dikatakan kepada Imam Syafi'i tentang hakikat tersebut, apa di sebalik ziarah menziarahi ini. Katanya Imam Syafi'i mengatakan kalau sesungguhnya kemuliaan itu tidak akan mengubah kedudukan orang yang mulia. Kalau Ahmad bin Hanbal menziarahi aku karena dia mulia, maka dia berziarah. Kalau aku berziarah kepada dia karena dia juga orang yang mulia, maka aku berziarah kepada dia. ولا يمنع أهل العلم من ثناء بعضهم على بعض وزيارة بعضهم لبعض واستشارة بعضهم لبعض إلا إما رعونة في النفس أو انتماء لغرض من الأغراض أو جهة من الجهات، فيجب أن تتنزه ساحة العلم أن تكون مسيرة بهوى لنفس الإنسان أو لغيره من قريب أو بعيد، وأن يترجون هذا المرجى في قصد وجه الله تبارك وتعالى ومعرفة كل منهم لقدر الآخر ولفضله. Dan tidaklah orang yang alim itu segan atau sukar untuk memuji kepada orang alim yang lainnya, melainkan disebabkan oleh karena perkara yang ada dalam dirinya, dalam hawa nafsunya yang menghalang untuk memuji kepada orang lain karena masalah-masalah pribadi yang ada pada orang tersebut. Imma dengan sebab ia ada kaitan dengan kelompok tertentu, dengan golongan tertentu, sehingga tidak mahu menghargai kelompok yang lain daripada kalangan orang-orang alim, maka janganlah sebagai seorang alim menjadi golongan orang yang hanya ditundukkan dengan kehendak hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara, baik itu daripada hal yang dekat ataupun yang jauh, dan menjadikan matlamatnya dalam bergerak itu adalah kerana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. وهذا إمامنا الشافعي يقول عن شيخه الإمام مالك وقد خالفه في اجتهاده في كثير من المسائل إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Demikian kita melihat juga kepada Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik. Namun demikian ada perbezaan beberapa pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, berbeza pendapat. Namun bila disebut tentang ulama, kata Imam Syafi'i mengatakan bila disebut ulama maka yang terkemuka sekali adalah Imam Malik walaupun berbeza. وتقدم قبله الإمام أبو حنيفة فكان فيما علمه ودرسه من أخبار أبي حنيفة يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. Dan dikatakan juga tentang sebelum dua imam di atas, yaitu tentang Imam Abu Hanifah, dikatakan bahwasanya semua manusia dalam ilmu fiqh memerlukan kepada ilmu fiqhnya Imam Abu Hanifah walaupun beliau berbeza dengan ulama yang lainnya daripada madhab itu. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل حين قال لي 20 سنة ما صليت صلاة إلا وأنا أدعو لمحمد بن إدريس الشافعي، ومن هذا الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء وتثني عليه كل هذا الثناء؟ فقال لولدي يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان فهل ترى لهذين من عوض. Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ada menceritakan tentang takjubnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i ketika mengatakan, saya selama 20 tahun tidak pernah tidak mendoakan kepada Imam Syafi'i, yakni selama 20 tahun sentiasa mendoakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kata pengikutnya, siapa dia sehingga engkau menghabiskan
masa 20 tahun cukup lama mendoakan kepada orang itu, maka Imam Ahmad mengatakan kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya Syafi'i ini bagi umat umpama matahari bagi bumi ataupun umpama kesehatan bagi tubuh badan. Adakah keduanya tidak diperlukan? وبانتشار التحابب في الله بين أهل العلم ينتشر التحابب في الله بين أفراد الأمة. Dengan menyebarnya rasa kasih sayang di antara orang-orang yang berilmu, akan tersebar juga kasih sayang pada seluruh umat. وبإقامة العدل من قبل أهل العلم من حيث إنصافهم من أنفسهم اتباعا لمقتداهم صلى الله عليه وسلم الذي كان ينصف من نفسه ولا ينتصف لها يقوم العدل في الأمة. Dengan juga menegakkan keadilan khususnya kepada orang-orang berilmu, dengan bersikap adil dan netral kepada diri mereka sendiri seperti mana ditunjukkan juga oleh Nabi SAW, maka sikap adil dan netral ini akan dilihat pada seluruh umat. وبخدمة العلماء لبعضهم البعض وسعيهم في كل في مصالح الآخر بما يستطيع تنتشر الخدمات بين الأمة وسعيهم في مصالح بعضهم البعض. Dengan adanya saling membantu antara para ulama satu dengan yang lain di dalam memberi manfaat kepada umat, maka khidmat itu akan tersebar kepada seluruh umat untuk saling membantu satu dengan yang lain. Barakallahu fi jam'ikum wa ja'ala lahu ath-thimara al-kathirata al-kabira. Semoga Allah memberkati kepada perhimpunan kamu semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan buah daripada hasil pertemuan ini. Wa syakarallahu sa'ya kull man qama bi muhimmatin wa khidmatin fi عقد هذا الاجتماع والمؤتمر والمجالس المباركة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik dan ucapan terima kasih juga kepada mereka yang berkhidmat untuk menjayakan program pertemuan pada hari ini dan seminar pada hari ini. وأخذ الله تعالى بيد سلطان هذه البلاد وكبير وزرائها ومن معهم من المعاونين على الخير إلى كل ما فيه الصلاح والفلاح والخدمة للأمة بالوجوه المتعددة المتكاثرة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada sultan di wilayah Terengganu ini dan juga kepada menteri besarnya dan kepada semua yang membantu kepada mereka untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala atas tugasan-tugasan mereka yang memberi manfaat kepada masyarakat di Terengganu khususnya dan juga khidmat kepada seluruh umat secara umumnya. قد بين لنا صلى الله عليه وسلم في خير من يكون من العلماء والأمراء فقال عن الأمراء خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم في إشارة إلى أن الأمر يستقر على محبة في الله ومودة في الله بإقامة هذا العدل وشرهم من يبغضونكم وتبغضونهم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. Baginda Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang ulama yang paling baik dan juga para umara juga yang baik. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik pemimpin daripada kalangan kamu adalah yang mencintai kepada kamu dan kamu mencintai kepada dia. Dia mendoakan kepada kamu dan kamu mendoakan kepada dia. Dengan sikap seperti ini, dengan dasar mahabbah antara mereka, akan tegaklah adil di antara pemimpin dan juga di kalangan rakyat biasa. Dan sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin di antara kamu adalah yang benci kepada kamu dan kamu benci kepada dia. Dia mendoakan keburukan kepada kamu dan kamu mendoakan keburukan kepada dia karena ketiadaan adil antara pemimpin dan juga rakyat. تخرجون إن شاء الله من مؤتمركم واجتماعكم بخيرات كثيرة ومنافع وأعمال واقعية يعلو بها أمر هذا الدين وينصر الحق ورسوله. Mudah-mudahan majelis ini selesai dengan kamu semua kembali dengan membawa kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat-manfaat yang dapat dilihat hasilnya secara reality yang ini dan ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وإن بقي من الوقت شيء فنتركه
لمن أراد المداخلة أو الملاحظة أو الاقتراح أو السؤال. Kalau waktu masih ada, maka diserahkan kepada pihak pengurusan untuk memberikan ruang kepada hadirin bila ingin memberikan komen ataupun ingin menyampaikan soalan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Yatawajjahul haflu bi asma ayati at-taqdir wa syukr ila Sayyidina al-Allama al-Habib Umar bin Hafiz ala kalimatihi al-mali'a bil ma'ani ar-raqiyah والإضاءات النورانية التي أنارت القلوب وعمت بالفائدة. كما نقدم جزيل الشكر لفضيلة الشيخ الحبيب علي زين العابدين الحميد على ترجمته الواضحة. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis kita teruskan dengan memberi peluang kepada para hadirin, kepada mana-mana hadirin dan hadirat yang mempunyai soalan, boleh kemukakan soalan. Falyatafaddal. Di tengah sana ada mikrofon ya, kepada yang ada soalan boleh terus ke mikrofon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan. Yang pertamanya adalah, apakah cara yang terbaik yang perlu dilakukan apabila kita tertinggal amalan harian seperti zikir tarikat? Adakah kita perlu bertaubat terlebih dahulu atau boleh terus mengamalkannya semula? Yang keduanya adalah, saya juga ingin memohon ijazah bagi selawat Nur dan selawat yang lain daripada Habib Umar. Dan yang ketiganya, saya memohon doa daripada Habib Umar, semoga saya dipermudahkan dalam menuntut ilmu agama dan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Harap ampun dan maaf jika ada tersilap bicara. Terima kasih kepada Habib Umar yang mana pada hadir pada hari ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جاءتنا السنة المطهرة بالديمة في العمل، أي الدوام، وأن أحب الأعمال أدومها وإن قل، وهذا يقتضي أن يجعل الإنسان له من الورد ما يستطيع المداومة عليه، يزيد منه عند النشاط ولا ينقص منه عند الكسل. Di dalam sunnah dinyatakan bahwasanya amal yang paling baik itu adalah dilakukan secara berterusan. Dalam hadis, sebaik-baik amal yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit, maka ia menjadi satu keutamaan bagi seorang beramal dengan melakukannya secara berterusan, yakni mengikut kemampuannya walaupun sedikit yang berterusan dan tidak menambahkan amalan yang boleh menyebabkan ia berhenti untuk beramal. ومن فاته شيء مما يعتاده من الأوراد فينبغي له أن يسارع إلى قضائه فذلك يكون من الخير له وهو سنة رسول الله أيضا. Dan barang siapa yang tertinggal daripada wirid-wirid yang biasa dilakukan secara kebiasaan, maka hendaklah dia bersegera untuk mengganti atau mengqadha apa yang sudah ditinggalkan. Yang demikian juga ada di dalam riwayat. Kana sallallahu alaihi wasallam yati بعض الوفود في المدينة المنورة كل ليلة بعد العشاء وفي ليلة تأخر عنهم ثم قال إنما تأخرت عليكم لأنه شغلني وفد عن وردي من القرآن فقرأت وردي ثم جئت إليكم. Pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sibuk didatangi dengan beberapa delegasi utusan daripada luar, dan itu datang selepas waktu Isya, sehingga baginda Rasulullah ketika mendatangi kepada mereka untuk berjumpa dengan mereka dalam keadaan agak terlambat, kemudian Nabi mengatakan, saya datang terlambat ini disebabkan saya masih tersibukkan dengan tetamu-tetamu yang datang, dan saya datang kepada kamu ini dalam keadaan saya menyelesaikan wirid yang saya tertinggal sebelum ini, sehingga saya datang lewat kepada kamu,
yakni dengan memberitahukan kalau wiridnya itu diganti oleh Nabi. وقال في حديثه الصحيح من نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كتب له كأنما صلاه من الليل. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang tertidur daripada kebiasaan wiridnya di waktu malam, lalu diganti dan diqadha setelah matahari terbit sampai waktu zawal, yakni waktu zuhur, maka ia seakan-akan beribadah tersebut di waktu malam. وفي تحديده لهذا الوقت إشارة إلى استحباب تعجيل القضاء. Dan daripada hadis ini dapat difahami bahwasanya bila tertinggal sesuatu yang biasa dilakukan, hendaklah dia mengqadha dengan segera. ولما أخبرته أم المؤمنين أنها وجاءها كانت صائمة، سيدتنا عائشة وحفصة كانتا صائمتين، ثم ورد عليهما طعام فأفطرتا فأخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانه، وهذا أيضا على سبيل الندب. Ketika diberitahukan kepada Rasulullah SAW daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah dan Siti Hafsah, ketika mereka dalam keadaan berpuasa sunnah, kemudian didatangkan makanan kepada mereka berdua, lalu mereka berdua berbuka puasa di siang harilah, maksudnya membatalkan puasanya dengan makan makanan tersebut. Lalu diberitahukan hal itu kepada Rasulullah, bertanya tentang hukumnya. Kata baginda Rasulullah, selepas ini kamu ganti dua puasa yang kamu batalkan tadi dengan puasa di masa akan datang, walaupun puasa itu adalah puasa sunnah, anjuran untuk mengqadha apa menjadi kebiasaan. وفي بعض مذاهب أهل السنة من الأئمة الأربعة أنه إذا أفطر ولو في نفل بغير عذر يلزمه القضاء، والجمهور أنه يسن له. Walaupun di sebahagian pendapat madhab dalam ahli sunnah wal jamaah, kalau seseorang berpuasa walaupun puasa sunnah lalu membatalkannya tanpa uzur, maka dia wajib untuk mengqadhanya, walaupun jumhur mengatakan tidak wajib. Soal tsani عموم الذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء القرآن بهما أمرا عاما لعموم المؤمنين، ثم جاء في سيرة الصحابة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لآحادهم وأفرادهم أمرا مخصوصا من الأدعياء ومن الأذكار، منهم من طلب منه صلى الله عليه وسلم فعلمه، ومنهم من ابتدأه صلى الله عليه وسلم فقال قل كذا وقل كذا. فكان هذا أصل ما انتشر بين المسلمين من معنى الإجازة. كان شيخنا الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد عليه رحمة الله يقول قول الله لرسوله في بعض الأذكار قل كذا قل كذا، هذا هو معنى الإجازة والإذن الخاص في الذكر المخصوص. ومنهم ما جاء في السنة من تعليم صلى الله عليه وسلم أدعية مخصوصة لبعض أفراد أصحابه، ومنها ما طلبه بعض الصحابة منه فعلمه إياه. فالأمر واسع فيه على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص إن صحت لنا الإجازة فعن شيوخنا بسلاسل إسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيزكم في عموم ذكر الله تبارك وتعالى وخصوص ما ورد في السنة وأثر عن الصالحين على حسب التيسير، وفي الصلاة على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما استطعتم، على أن يكون الحرص على حضور القلب في الذكر، وأن تكون الصلاة على رسول الله بالتعظيم والمحبة والشوق. Secara umumnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun di situ ada beberapa para sahabat yang mendapatkan zikir-zikir khas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pemberian amalan khusus yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Seperti Nabi mengatakan kepada sebahagian daripada mereka, baca begini, ucap begini. Itu bahagian daripada zikir-zikir khas yang diajarkan oleh Nabi kepada sebahagian para sahabat, baik itu sahabat yang meminta kepada Nabi untuk amalan-amalan dan ajaran-ajaran zikir tertentu, atau Nabi sendiri yang memulai untuk memberi. Guru kami Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad ada mengatakan dan mengomentari tentang hadis tersebut, di mana Nabi mengatakan kepada sahabat, baca ini,
kalimat baca ini itulah makna daripada ijazah yang menjadi tradisi kepada amalan kita, yang itu diambil daripada cara Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat zikir-zikir tertentu. Namun secara umumnya zikir itu adalah dianjurkan di dalam Al-Quran. Kalau diizinkan dan dibenarkan saya untuk memberi ijazah kepada semua, maka dengan silsilah sanad saya, kata beliau, sampai kepada guru-guru kami yang lain, maka saya ijazahkan kepada kamu semua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wirid-wirid atau zikir-zikir yang khusus daripada sunnah Nabi SAW, dan juga berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan kemampuan untuk melakukannya dengan rasa khusyuk dan hadir hati ketika berzikir, dan juga ada rasa ta'zim kepada baginda Rasulullah ketika berselawat. Gulu qabilna ijazah. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan. Soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tadi. Tafadhal. Jadi indana soalan bal. Soalan yang pertama, bagaimana kita nak membezakan al-ghadabu fillah ataupun al-ghadab lillah dengan al-ghadab lisyaitan ataupun lin-nafs? Itu soalan yang pertama. Dan bagaimana Sidil Habib boleh ajarkan, bimbing kami supaya mencintai mukhalif, orang yang bersalahan dengan kita, sebagaimana kita mencintai orang yang berbuat baik pada kita. Jazakumullah khairan. السؤال الأول ما هو الفرق بين الغضب لله وبين الغضب للناس؟ والسؤال الثاني كيف نحب المخالف كما نحب الموافق؟ الغضب من أجل الله تبارك وتعالى إذا انتهكت حرمات الله جل جلاله بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السعي لإزالة ذلك المنكر وبيان خطره بالأسلوب المناسب والذي يتاح في ذلك الحال وذلك المقام، فهذا هو الغضب لله سبحانه وتعالى. وعلامته أنه يستوي أن يكون حدوث ذلك الذي غضب من أجله لله تعالى حدوثه من قريب له أو بعيد ممن يحبه أو ممن يبغضه، فهذا المقدار هو ما كان لله. فإذا كان يزيد هذا الغضب عندما يكون الفعل صادر ممن بينه وبينه مباعدة أو بينه وبينه منافسة، فيكون ما زاد على هذا المقدار ليس لله ولكن لإرادته ولنفسه. وعلامة ذلك أنه يسعى لتوضيح الحق ولإزالة المنكر بما لا يخرج عن ذلك الإطار من كثرة سب ولا شتم ولا تعد للحد، فهذا مقياس وميزان الغضب لله تبارك وتعالى. Marah karena Allah Subhanahu wa taala itu dapat difahami bila seorang itu marah bila perintah-perintah dan juga larangan-larangan Allah itu dilanggar, atau perintah dan larangan Nabi itu dilanggar. Maka kita marah dengan apa yang berlaku itu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan marah itu dengan berusaha untuk menghilangkan yang mungkar dan mencegah yang mungkar, dan menjelaskan serta menerangkan bahayanya perkara yang mungkar tadi dengan cara yang sesuai dengan keadaan mungkar yang ingin dihilangkan, yang ingin dicegah, dengan cara yang sesuai. Ini dapat dilihat tandanya dia akan berbuat demikian akan sama bagi dirinya bila perkara yang mungkar itu berlaku baik kepada orang yang ia cinta atau kepada orang yang ia benci, atau orang yang dekat atau orang yang jauh. Bila ini sama bagi dia tindakannya untuk mencegah kemungkaran kepada orang-orang tersebut, maka ini adalah sifat marah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila ia marah kepada orang lain yang ia tak suka kepada dia atau ada masalah kepada orang tersebut, maka bila mencegah kemungkaran lebih daripada apa yang dijelaskan di atas,
seperti dengan menambahkan makian atau merendahkan kepada orang tersebut, maka yang lebih daripada apa yang dijelaskan di atas adalah bahagian daripada keinginan hawa nafsu yang ia marah dengan orang tersebut, dan ini adalah bukan marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Soal tsani qala kaifa nata'allam an nuhibbal mukhalif kama nuhibbal muwafiq. لا نحب المخالفة إذا كانت خارجة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أمر الشريعة، ولكن المخالف بما عنده من إيمان، بما عنده من تصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نحبه لأجل ذلك وما عنده من الطاعة وما عنده من الإيمان مع ذلك كله إن كان ما خالفنا فيه مما يدخل في دوائر السعة والاجتهاد فالأمر فيه واسع، وإن كان يخرج ذلك عن السنة المطهرة فإننا نترفق في هدايته للسنة بما استطعنا، ولا نجره على مخالفة السنة ولا نساعده على ذلك، ومع ذلك كله فلا ننسى أيضا أعطاه حقه من المحبة في الله تبارك وتعالى من حيث كونه مؤمن بالله وبرسوله بما جاء عن رسوله، ومن حيث طاعات أخرى يقوم بها ويعملها. Kita tidak mencintai kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada syariat secara terang-terangan dan yang menyimpang daripada kebenaran. Tetapi kita mencintai orang atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun perbezaan berlaku antara kita dengan orang tersebut. Bila dikelilingi atau masih ada dasar iman antara kita dengan mereka, maka hal ini adalah sangat luas untuk kita berbeza satu dengan yang lain. Yang tidak boleh adalah bila ia bertentangan dengan as-sunnah secara terang-terangan. Kepada orang ini yang bertentangan dengan as-sunnah, kita berlemah lembut kepada mereka untuk menyampaikan hidayah. Dalam masa yang sama, tidak menyetujui perbuatan salahnya yang bertentangan dengan as-sunnah tersebut. Pada masa yang sama, kita tidak boleh lupa untuk memberikan haknya kepada orang tersebut. Jika orang itu beriman, jika orang itu berbuat taat, untuk diakui imannya, diakui ketaatannya, dan tidak hanya melihat kepada kesalahannya. Terima kasih. Hadirin dan hadirat nikah sekalian, memandangkan masa kurang mengizinkan, kita faham banyak soalan-soalan yang mau ditanyakan, tetapi masa yang agak suntuk tidak mengizinkan kita untuk soalan-soalan berikutnya. كل التقدير والاحترام لمن حضر من أهل العلم وخصوصا أهل هذا الصدر، جزاهم الله خيرا وعنا وعن الحاضرين والمسلمين. Habib menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya yang berada di barisan hadapan, atas kehadirannya dan juga usahanya untuk menjayakan program hari ini. وتقبل الله من جميع من ساهم ومن جميع الحاضرين واجعل له خير الثمار لنا ولهم في الدنيا والآخرة. Dan juga ucapan terima kasih kepada semua yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil daripada pertemuan ini dengan kebaikan yang banyak dari Allah. نتوجه إلى الرحمن أن يقبلنا وأن يبارك في ترنغانو وشرق ساحل ماليزيا وفي جميع ماليزيا وجميع أقطار آسيا والمسلمين بركة كاملة تامة يظهر بها رايات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وعلمه وشريعته فينا على الوجه الأتم الأكمل، ويجعلنا في خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واجعل كل واحد منا ومن جميع الحاضرين والحاضرات مفتاحا للخير مغلاقا للشر وسببا لنشر الهدى في البرية، وزادنا وإياكم من فضله وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في المشارق والمغارب، وأدام سبحانه وتعالى عزا وكرامة لأهل غزة ولأهل الضفة الغربية وكان بيت المقدس ولأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل الشرق ولأهل الغرب من المؤمنين والمؤمنات، ورد كيد الظالمين والمفترين والمجرمين عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، وأدام
في هذه البلدة أمنا وطمأنينة وخيرا وسكينة، وحفظ الله تبارك وتعالى ولاتها والمناصرين على الخير، ودفع عنا وعنهم معلومة كل شر وضير، وختم لنا بأكمل الحسنى، واجعل آخر كلام كل واحد منا من حياته الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققا بحقائقها في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله.